Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid cikgu, satu Arif dan satu Ehsan. Jadi hari ini awak semua dicutikan. Jadi untuk memudahkan kita meneruskan pelajaran, cikgu buatkan awak video untuk melakar lakaran pictorial iaitu oblik, isometrik dan juga perspektif. Jadi cikgu harap semua dapat sediakan sketchbook, pensel dan pemadam. Kita buat sama-sama hari ini. Okey? Okey, kita mulakan dengan lakaran oblik. Kalau awak tengok dekat situ, oblik mempunyai tiga satah iaitu satah mendatar, satah menegak dan juga satah serong 45 darjah. Buat sama-sama. Okey, jadi kita mulakan dengan tengok gambar dekat atas. Okey, gambar ini merupakan blok ataupun cube. Kalau tengok kat situ ada A, B, C, D, E, F dan G. Jadi kita mulakan dengan melakar dulu satah mendatar ataupun kita panggil dengan satah X. Okey. Kemudian kita buat satah menegak iaitu kita panggil Y. Nampak tak? Cikgu tak guna pembaris. Jadi cikgu harap awak pun tak guna pembaris. Tapi dalam masa yang sama kita cuba buat sehabis baik. Memandangkan cikgu guna ink ataupun digital ink. Jadi cikgu harap awak semua dapat maafkan cikgu lah. Tak berapa cantik kita punya lakaran. Tapi cikgu harap masih boleh mengikuti lakaran yang cikgu buat. Dan seterusnya satah 45 darjah yang kita namakan Z. Okey, semua dapat buat? Okey, langkah pertama kita tandakan dulu B. Okey, kenapa B kat sini? Sebab cikgu tengok kat situ B. Kemudian untuk dapatkan A, jadi cikgu harap awak cubalah ukur dalam lebih kurang 5 cm. Jadi dekat sini 5 cm jarak daripada A ke B. Okey, dah buat? Okey, seterusnya kita buat C pula. Okey, untuk C, berapa jarak kita nak buat? Cikgu bagi 6. Jadi 6 cm. Jadi cuba buat 6 cm, dapatkan C. Okey, so sekarang kita dah ada A, B dan C. Jadi macam mana kita nak dapatkan D? Jadi untuk D, kita kena dapatkan persilangannya. Jadi untuk persilangan, okay, cikgu guna warna kuning dulu sebab tak nak bagi nampak sangat. Okey, kita ikut satah Y dulu dekat C. Nampak tak? Okay, kita potong dekat C tu. Jadi gunakan satah Y. Kemudian kita ikut atau selarikan dengan satah X daripada A. Nampak tak persilangan dia dekat situ? Okay. Bila bersilang, itulah dia D. Okay. D. Jadi kamu pun bolehlah ikut semula. Okay, D. Jangan padam yang garisan kuning tu. Jangan padam garisan, kita panggil tu garisan binaan. Okay, seterusnya, kita dah dapat A, B, C, D. Kita nak dapatkan E pula. E tu adalah lebar. Jadi berapa nak buat lebar dia ni? So cikgu pilih 4 cm, okey tak? Atau nak 5 cm juga? Kita buat 4 lah. Okey? Tak apa, ini kita belajar. 4 cm. Jadi daripada B ke E, kamu tandakan 4 cm. Dah? So nampak bersilang kat situ. Okey, untuk dapatkan F. Jadi untuk dapatkan F, kita kena gunakan garisan bersilang juga. Okey, satah yang mana sesuai untuk buat dapatkan F? Okey, kalau tengok F dekat sini, E ke F, kita menggunakan satah Y. Jadi pastikan selari dengan satah Y, kita buat F. Macam tu. Selarilah. Okey. Kemudian, iaitu garisan menegak. Dan untuk dapatkan persilangan F, kita kena ambil daripada A. Okey, kalau A tu kita kena tiru ataupun kita kena ikut satah yang mana satu? A ni. Kat mana kita nak guna dia? Ya, betul. Kita kena guna atau kita kena ikut satah Z. Pastikan dia selari. Z. Jadi, nampak tak persilangan dekat situ? Jadi, persilangan ini kita namakan F. Mesti kena bersilang. Cikgu tak nak awak ngam-ngam je kat situ. Okey? Jadi, bila dah dapat F, kita bolehlah melakarkan dia punya rupa sebenar. Okey? F. Okey. Jadi, kita dah dapat A, B, C, D, E, F.
Last sekali kita perlu dapatkan G pula. Macam mana nak dapatkan G ni? Kita kena gunakan garisan bersilang. Satah yang mana satu? X, Y atau Z. Okay, cikgu mulakan dengan D dulu. Dekat D. Okay, dekat D, kita kena ikut satah yang mana? Untuk dapatkan G. Kalau tengok, dia mesti selari. Okay, dia mesti selari dengan A dan F dan juga B dan E. Jadi itu adalah satah Z. Okay, jadi kita guna satah Z, ambil pembaris, awak selarikan dia dengan satah Z dan buat garisan macam tu. Okay, satah Z adalah satah condong ataupun satah bersudut 45 darjah. Cikgu lupa nak tulis kat sini. 45 darjah. Okay, kemudian untuk dapatkan G, kita mesti ada persilangan daripada F pula. Okay, kalau kita tengok dekat F, kalau kita tengok F dan G ni, yang mana sama dengan dia atau selari dengan dia? Iaitu AD dan CB. Ini terduduk pula. Dia terletak dekat satah X. Jadi, kita pun ambil pembaris, letak pembaris dekat AD ni tadi dan kita tarik ke atas dan kita selarikan dia dengan FG dan buat, salah sikit. Dan kita buat garisan. Kita buat garisan mendata atau melintang selari. Dan memotong garisan DG tadi. Nampak tak ada persilangan dekat situ? Dan persilangan inilah kita namakan G. Okey, jadi kita ikut semula. Okey. So, sekarang kita dah dapat bentuk cube A, B, C, D dan G. Kalau kamu tengok dekat sini, ada garisan-garisan berbeza. Untuk garisan kuning ini, kita namakan dia garisan binaan. Okay, garisan binaan tak perlu padam, tetapi dia perlulah halus ataupun pudar. Okay, untuk garisan yang warna hitam ni pula, kita panggil dia garisan objek. Kenapa objek? Sebab itulah objek yang kita nak tunjukkan. Jadi, garisan objek ni perlu tebal. Okay, ataupun kita gunakan pensel yang lebih tebal dia punya, pekat dia punya mata tu. Okay, jadi kita masuk ke yang seterusnya. Okay, sekarang lakaran isometrik. Okay, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab isometrik dia ada satah mendata, satah tegak dan dia ada dua satah bersudut 30. Buat sama-sama. Okey, untuk lakaran isometrik sama juga tengok gambar dekat atas. Okey, kita nampak tak ada beza kat situ? Dia ada dua satah bersudut 30. Jadi, mari kita mulakan. Yang pertama, mesti buat satah apa? Ya, satah mendata yang kita namakan X. Kemudian kita buat satah menegak iaitu Y. Dan satah condong 30 darjah ni kita namakan Z1 dan juga Z2. Okey. Jadi kita dah ada kita ada 1, 2, 3, 4 satah yang perlu diikuti. Okey, jadi kita mulakan dengan, jangan lupa ini adalah 30 darjah. Kita masih agak-agak sebab ini adalah lakaran. Okey, jadi kita mulakan dengan B dekat sini dan A. Okey, macam mana kita nak dapatkan A? Macam biasalah, kita buat sama macam tadi iaitu 5 cm. Sila ukur A ke B adalah 5 cm. Okey, kemudian kita nak dapatkan daripada AC dan juga AE. Macam nak dapatkan AC? Okey, untuk AC, kita kena ikut satah Z2. Betul tak? Ni, untuk AC, kita kena ikut ni, satah yang ini. Iaitu DB, iaitu satah Z2. Jadi, kita tandakan Z2 kat situ. Kita kena selari. Okey. Dan kita tandakan C. Berapa kita nak ukur C ni? Okay, tadi kita buat apa? 6 cm kan? Jadi C ni pun kita boleh ukur 6 cm. Okay, sama juga. Kita nak dapatkan
AE, okay, kalau tengok kat sini, AE dia mesti satah yang sama dengan BF iaitu Z1. Jadi kita pun buatkan selari dengan BF iaitu dapatkan E. Okey, berapakah E? Kalau tadi dekat oblik, E ni kategori lebar dia. Lebar dia kita buat berapa tadi? 4 cm. Jadi kita pun ukurlah dia 4 cm. Okey, jadi 4 cm daripada AE. E. Mesti lagi sikit kan? Okey, so kita dah dapat AC dan AE. Jadi kita pun tandakanlah, gelapkan dia punya kawasan ni. Okey, jadi apa yang kita perlu dapatkan? Macam mana kita nak dapatkan pula D dan F? Tengok dekat mana D dan F. Betul, CD. Jadi kalau CD, kita ikut garisan mana? Kalau CD sini, kita mesti selari dengan AB dan juga sama dengan EF. Ini adalah satah menegak, iaitu satah Y. Jadi, kita selarikan AB, CD dan EF. Buat satu ke bawah, ini pun buat ke bawah. Okey, pastikan dia comel-comel lah sikit. Okey, semula. Okey, try buat bawah. Okey, luruskan ke bawah. Biar dia bersilang, biar dia panjang-panjang, tak apa. Okey, bila dah nampak bersilang, persilangan ini kita namakan D dan persilangan yang ini kita namakan F. Nampak tak dah ada bentuk kat situ? Kita pun ikut balik sini. Okey, ikut balik. So, kita dah dapat bentuk. Boleh tak cikgu padam sikit yang ni tadi? Cikgu buat semula. Alright. Masih juga bergegar-gegar. Tak apa. So, sekarang kita tinggal apa? Tinggal G. Okey, macam mana dapatkan G? Jadi kita tengok satah mana yang persilangan daripada CG dan EG. Okay, kalau tengok CG, kita nak color purple pula. Okay, CG kita selari dengan AE dan juga BF. Betul? Itu adalah satah Z1. Jadi kita selarikan dia dengan Z1. Macam tu. Okay. Untuk persilangan EG pula, tengok kat sini. EG, dia selari dengan AC dan juga DB. DB tu dekat satah mana? Ya, satah Z2. Jadi kamu kena ambil pembaris ataupun agak-agak mesti selari dengan Z2. Allah, cantik sangat. Semula. Okey, Z2. Jadi persilangan dekat antara CG dan EG ni, kita namakan dia G lah. Dah dapat. Jadi kita pun pekatkan dia. Nampak tak? Jadi ini adalah lakaran isometrik. Dua satah bersudut 30. Okey, kalau tadi awak dah belajar lakaran oblik, isometrik. Jadi sekarang awak akan belajar lakaran perspektif, iaitu lakaran yang daripada satu titik dan dia akan mencapah. Alright? Untuk lakaran perspektif, ada 3 poin penting, iaitu kamu mesti ada garisan ufuk, garisan bumi dan titik lenyap. Okey, jadi kita tengok apa tu garisan ufuk. Garisan ufuk adalah garisan yang berada di atas. Ini kita panggil garisan ufuk. Dan juga garisan bumi iaitu pada di bawah. Garisan bumi. Dan kita kena ada satu titik lenyap. Okey, jadi cikgu pilih dekat sini titik lenyap. Titik lenyap. Okey. Jadi kita akan mulakan kita punya perspektif dengan A, B, C, D. Tengok gambar dekat atas tu. Jadi A, B, C, D. Macam mana kita nak buat? Ya, macam hari yang tadi-tadi tu. Yang pertama kita dapatkan di mana B. Suka hatilah pilih kan. Kemudian okey, cikgu tak nak salah. Ni adalah A. Okey, cikgu pilih A. Okey. Kemudian jarak daripada A ke B kita pilih sebagai 6 cm. 6 cm. Okey, ikutlah jarak dia. Kemudian daripada A ke D atau tinggi kita buat 5 cm. Sama macam tadi. Dan A ke F 4 cm. Alright, so macam mana kita nak dapatkan daripada A, D dan B, C dan juga C, D.
Jadi untuk lakaran perspektif, kita juga ada garisan menegak. Jadi untuk garisan menegak atau Y tadi, kita buat pada A, satu pada A dan satu pada B. Kita padam sikit lah, tak cantik. Okay, satu pada A dan satu pada B. Pastikan dia tegak. Okay, dan kita ukur salah satu sahaja. Okay, contoh cikgu buat A dan A ke D. Okay, dari A ke D tadi berapa sentimeter? 5 cm. Dah ukur. Kemudian kita buat garisan mendatar untuk mendapatkan persilangan BC dan DC. Okay, jadi kita buat garisan mendatar. Okay, dapat persilangan dekat situ. Garisan mendatar ni ikut garisan bumi lah. Maksudnya mendatar. Okay, kat sini kita namakan C. Okey, selesai sahaja kita buat bahagian depan ataupun pandangan hadapan. Kita tarik semua poin-poin penting ini ke titik lenyap. Macam mana tu? Jadi kita tukar warna hijau. Jadi kita guna pembaris. Daripada D, kita mula dari A lah. A ke titik lenyap. Jadi, ataupun dari titik lenyap ke A. Ikut mana-mana. Jadi, cikgu tengok keselesaan tangan cikgu. Okey, dari A ke titik lenyap. D ke titik lenyap. Allah, silap. Dia masih ngam-ngam lenyap Okey, dari D ke titik lenyap. Okey, C ke titik lenyap. Okey, kenapa cikgu tak buat B? B pun boleh, tapi sebabkan cikgu nak buat bahagian atas je, bahagian luar je cikgu tak nak dalam supaya kamu tak confuse. Jadi kita buat C, D dan A. Okey, nampak tak dah ada rupa kat situ? Okey, jadi kita nak dapatkan lebar A ke F. Okay, jadi kita buat berapa dia punya ukuran? 4 cm. Jadi dari A ke F kita ukur 4 cm. Okey, bila kita dah ukur 4 cm, dah dapat AF. Okey, macam mana kita nak dapatkan persilangan E? Ni dah senang sikit. Sebab apa? Kita gunakan garisan menegak. Okey, jadi daripada F tu kita buat garisan menegak. Awak jangan sengit-sengit macam tu. Dia mesti kena sama dengan ini, garisan menegak kat sini. Nampak tak? Ni semua garisan menegak. BC, AD, FE. Mesti garisan menegak. Jadi kita buat garisan menegak dan ke atas. Ke atas. So, dah ada persilangan E dekat situ. Jadi, ini adalah E. Dah boleh terus gariskan. Kita guna salah color pula. Semula ni tadi. Okey. Jadi D ke E dan E ke F. Ini kita guna garisan binaan. Okey, mana lagi tinggal? Betul, G. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan G? Kali ni senang sahaja. G ataupun kita panggil EG. Okey, EG dia menggunakan garisan mendatar ataupun selari dengan garisan bumi. Ni, garisan bumi. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buatlah garisan mendatar macam AB, CD dan EG. Dapat tak persilangan tu? Bila dah dapat, kita namakan dia G. Jadi dah siap kita punya lakaran perspektif satu titik. Apa yang dimaksudkan dengan satu titik? Iaitu satu titik lenyap. Okey? Jadi kita teruskan dengan lakaran perspektif 2 titik pula. Untuk lakaran perspektif 2 titik, ini bermakna dia mesti ada 2 titik lenyap. Okey, tengok gambar dekat atas. Okey, kalau tengok kat situ, dia ada garisan ufuk dekat atas, garisan bumi dekat bawah, titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Jadi, jom kita mulakan melakar. Kita mulakan dengan garisan ufuk. Kemudian kita buat garisan apa? Garisan bumi. Garisan bumi. Kemudian kita tandakan satu titik lenyap kat sini, titik lenyap 1, dan di mana-mana sahaja letakkan satu titik lenyap 2. Boleh? Okey. Seterusnya kita buat satu garisan menegak dekat mana-mana untuk mendapatkan A dan B. Okey, jadi kita buat kat sinilah contohnya.
Okay, kat sini. A dan B. Jadi, apakah jarak A dan B? Sebelum-sebelum ni kita buat apa? Tinggi 5 cm, panjang 6 cm, lebar 4 cm. Kita buat benda yang sama je. Okey, senang. Okey, jadi jarak A dan B adalah 5 cm. Jadi kita tandakan B sini dan dah ukur A kat sini 5 cm. Dan kita boleh terus gariskan. Okey. So kita dah ada A dan B. Ini paling penting. Okey, kenapa? Sebab semua titik-titik ini kita akan tarik ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey, kita buat tarik-tarik ni. Jadi kita tariklah. Untuk titik lenyap 2, cikgu guna colour biru. Okey, daripada A kita tarik ke titik lenyap 2, B tarik ke titik lenyap 2. Okey. Untuk ke titik lenyap 1, cikgu guna colour hijau lah. Jadi titik lenyap 1. Oh, tak comel. Semula. Okey, titik lenyap 1. Okey, dan B ke titik lenyap 1. Tak comel juga. Buat guna pembaris ya. Cikgu tak guna pembaris ni. Okey, bolehlah. Boleh faham? Okey, jadi ini bermakna di mana-mana sahaja bila jumpa point, kita mesti tarik ke titik lenyap 1 dan ke titik lenyap 2. Okey, seterusnya kita nak buat yang mana? Boleh, kita buat B ke D dahulu. Okey, iaitu dia punya panjang. Jadi kita ukur jarak D ke B iaitu 6 cm. D ke B 6 cm. D Okey, D ke B 6 cm. Okey, so dah dapat jarak D ke B 6 cm. Okey, jadi kita dah ada A, B, D. Kita nak dapatkan persilangan C. Jadi apa dia nak buat? Ya, kita guna garisan menegak. Okey, sama macam A, B tadi. Mesti kena sama Jadi garisan menegak daripada D ke atas. Oh, tak comel. Semula. Okey, buat colour lain lah. Colour hijau tadi. D ke C. Jadi nampak persilangan tu? Okey, bila dah nampak persilangan, inilah C. Jadi kita dah dapat A, B, C, D. Okey. Seterusnya, kita nak buat lebar pula, iaitu B ke F. Berapa jarak B ke F tu? 4 cm. Jadi 4 cm kat sini. F. Jadi kita dah ukur 4 cm F. Kita tandakanlah. So kita dah dapat lebar F. So macam mana nak dapatkan E pula? Persilangan E. Dah nampak kan macam mana dia punya cerita? Kita buat garisan menegak ke atas. Pastikan dia menegak macam A, B, C, D. Okey? Kita garisan menegak ke atas. Cung. Comel. Kalau comel, kita dapatkan persilangan kat sini iaitu E. Okey? Dah selesai. A, B, E, F. Oh, ada lagi lah. Iaitu G. Macam mana kita nak dapatkan G? Okey, tak payah susah-susah. Jadi setiap point kita mesti tarik ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey, kita tengok E dulu. Dekat E, dia dah tarik ke titik lenyap 2. Betul tak? Okey, jadi dia tinggal tarik ke titik lenyap 1. Jadi cikgu gunakan colour hijau. Tarik ke titik lenyap 1. Oops, sorry. Tak comel. Semula. E ke titik lenyap 1. Ya Allah ya Tuanku. Semula. Okey, titik lenyap 1. Ya, bolehlah. Okey. Jadi dia dah ada ke titik lenyap 1 dan ke titik lenyap 2. Kemudian C. C dia dah pergi ke titik lenyap 1. Jadi dia tinggal ke titik lenyap 2. Jadi dapatkan daripada C ke titik lenyap 2. Ya. Boleh tak? So dah nampak tak persilangan dekat situ? E dan C. Ya, persilangan dekat sini. Jadi persilangan ini kita namakan G. Dah siap kita punya cuboid. Okey. Jadi kita pekatkan kawasan yang kita nak. Kenapa? Yang kita pekatkan itu namanya garisan objek. Yang tak pekat ni, yang tarik-tarik sana sini berselerak tu, itu namanya garisan binaan. Okey? Jadi kita tengok lakaran perspektif 3 titik pula.
Okey, kita sampai ke lakaran perspektif yang terakhir iaitu lakaran perspektif 3 titik. Okey, tengok gambar dekat atas. Okey, ada berapa titik lenyap? Ada 3 titik lenyap. Okey, kalau ikutkan elemen dia ada garisan ufuk, titik lenyap 1, titik lenyap 2, titik lenyap 3 dan satu garisan menegak. Tak ada garisan bumi. Jadi jom kita mulakan. Kita buat satu garisan ufuk dahulu. Dan satu garisan menegak di mana-mana. Okey, kemudian kita tandakan titik lenyap. Okey, sini cikgu buat titik lenyap 1 dan sini cikgu tandakan titik lenyap titik lenyap 2 dan sini cikgu tandakan titik lenyap 3. Okey, jadi kita mulakan dengan tinggi dahulu iaitu A, B. Jadi berapakah tinggi yang kita pilih tadi? Okey, tinggi 5 cm. 5 cm. Lebar, kita pun tengoklah lebar sepatutnya 6 cm. Tapi untuk perspektif, kita dah tak perlukan lagi tau. Sebab kita hanya ikut dia punya pecapahan. Jadi kita tengok macam mana pergi dia. Okay, kita mulakan dengan A. Okay, A. Ini kita namakan A. Dan B. Okay, 5 cm. Ni kena betul lah. 5 cm. Okey, kemudian daripada ini kita tarik dia punya poin-poin penting dia. Ingat macam titik lenyap 2 tadi? Okey, jadi daripada A kita tarik ke titik lenyap 1, B kita tarik ke titik lenyap 1. Sama juga A tarik ke titik lenyap 2, B kita tarik ke titik lenyap 2. Okey, dan dia kena tarik ke titik lenyap 3 juga. Tapi memandangkan titik lenyap 3 pada poin yang sama atau pada bahagian yang sama, dia akan tengok macam ni bentuk dia. Jadi tak perlu, okey. Jadi kita hanya buat mana yang perlu dicapahkan sahaja. Okey, ini adalah tinggi. Okey, kita mulakan dengan B, C, E, G. Okey, kenapa? Dan cikgu akan tunjukkanlah. Okey, jadi jarak B ke C, okey, kita boleh katakan kita pilih 6 cm tadi ya. Jadi dari B ke C kita buat 6 cm. Okey, ini kita bagi nama dia C 6 cm dan E 4 cm. Okey. Jadi kita tak payah buat apa-apa lagi, kita hanya tarik sahaja sampai semua mengena siapa? Semua titik lenyap. Jadi contohnya dekat E. Kita tarik E ke titik lenyap 1. Ya. Okey. Kemudian C kita tarik ke titik lenyap 2. Okey. So, dah dapat apa? Dah dapat persilangan G dekat situ. Jadi, kat sini kita dah dapat G. Alright. Jadi, kita boleh mula dululah kat sini. Kita gariskan dulu cantik-cantik. Okey, supaya awak semua nampak. Okey. Jadi, apa lagi yang perlu ditarik? Betul. Kena tarik ke titik lenyap 3. Jangan lupa titik lenyap 3 dekat bawah tu. Jadi, E kita tarik ke titik lenyap 3. Okay. Dan C juga kita tarik ke titik lenyap 3. Boleh nampak tak? Atau cikgu tukar color lah supaya nampak sikit. Okay, semula. E kita tarik ke titik lenyap 3. Dan C kita tarik ke titik lenyap 3. Okay. Secara automatik, kita dah dapat apa kat situ? Persilangan F dan D. Tengok. E dia tarik ke sini dan bersilang dekat sini. Ini adalah F. Okey, jadi kita teruskan. A, F, E. Dan apabila C dia tarik ke bawah ke titik lenyap 3, dia bersilang dengan A iaitu D. Okey, dah siap. Okey, jadi ini adalah lakaran perspektif 3 titik lenyap. Okey? Jadi cubalah. Okey, jadi dah habis kita punya lakaran iaitu lakaran oblik, lakaran isometrik dan lakaran perspektif untuk 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Jadi macam mana kita nak ingat kita punya jenis-jenis lakaran tadi, teknik-teknik lakaran tadi? Cikgu ada lagu. Jadi cikgu nak awak semua ikut cikgu punya pergerakan dan lagu ni lah. Okey. Jangan gelak, kalau gelak dosa. Okey. 1, 2, 3. Isometric oblique perspektif, perspektif. Isometric oblique perspektif, perspektif.
Isometric oblique perspektif. Isometric oblique perspektif. Perspektif. Ingat tak lagu apa tu? Lagu dekat Didi and Friend tu kan? Kepala, bahu, lutut, kaki. Ulang-ulang buat dan jangan lupa. Okey? Okey, kita jumpa lagi dekat kelas online PDPR pula. Jangan cuti je. Kita ada kelas online juga. Okey, bye.